The first project 43 billion, let me tell you, biar saya sebutkan di sini. 43 billion is MRT. The whole of Greater KL. Nah, kita sudah cukup. Saya tak kata kita sudah cukup. Apa yang ada hari ini, public transport is at its dismal. Cukup mengaib dan memalukan kita. Setelah kita belanja bilion ringgit atas pengangkutan awam, akan berlaku gelombang kedua ini. Perbelanjaan besar-besaran dalam infrastruktur. Ini yang mereka tunggu. Kalau perbelanjaan begitu, 6% no big deal. 6% pertumbuhan pada saya bukanlah sukar. Tapi persoalan saya tadi, apakah pertumbuhan itu yang kita mahu? Ataukah penggunaan sumber-sumber di negara ini, sama ada sumber-sumber yang bersifatnya natural, commodity, termasuklah antara lainnya segalanya, termasuk human capitalnya, membawa kepada satu suasana kemakmuran, kesejahteraan rakyat dengan agihan kekayaan itu, dengan setelah berlaku wealth creation, penjanaan kekayaan, berlaku wealth redistribution, pengagihan kekayaan itu supaya ianya dikecapi semua. And disparity juga. Sekaligus menggarap persoalan jurang kekayaan itu. This is, kalau nak bercakap tentang peralihan ekonomi, kalau nak bercakap tentang model ekonomi baru, inilah perkara yang perlu kita garap. Tapi bila saya sebut, waktu saya datang dengan pendekatan yang sinis. Sebab saya sudah bosan melihat dalam gelombang pertama yang berakhir dengan hanya kononnya dasar ekonomi baru untuk membantu Bumiputra itu, tak sampai pun 18% equity pegangan Bumiputra. Kalau begini. Sebab itu, kalau diberikan 100 tahun pun lagi kepada UMNO Barisan Nasional ini, akan kekal seperti ini. Kita tak bercakap lagi tentang delivery ini. Kita belum bercakap tentang sistem penghantaran dan penyampaian lagi. Kita bercakap tentang perkara yang lebih asas, konsepnya, programnya lagi. Deliverynya lagi timpang pincang, tiris dan bocor. Apa lagi nak saya sebutkan? Terlalu letih menyebutkan setiap kali dalam ETP ini memerlukan 1.43 trilion. Satu jumlah yang bau dulu kita hanya bilion, jutaan bilion, dan sekarang ni dah masuk dalam fasa trilion. Seolah-olah Malaysia ini baru saja dilanda Garuda dan perlu dibina semula semua infrastrukturnya. Kalau berbandingkan dengan negara, terlalu pantas kita mau bina dan secara besar-besaran, seolah-olah kita baru saja habis Perang Dunia Kedua, projek besar-besaran. Jadi dari segi seperti yang pernah disebut oleh YB, umpamanya dalam rancangan Malaysia ke-10 tidak ada satu laporan prestasi mengenai RMK, keberkesanan RMK 9 ataupun 8 sebelumnya. Jadi seolah-olah ETP ini ditambah tokok dan juga seolah-olahnya seolah-olah benda apa yang berlaku sebelumnya semuanya dengan baik, berjalan dengan baik. Jadi apa pandangan YB? Sangat mudah sekarang. Tak payah kita tunggu penilaian yang sebenarnya itu adalah asas biasa. Selepas satu program dilaksana, mesti ada program penilaian dia. Itu memang kita semayang pun lepas tu kita paksa menilai sama ada betul ke tidak perlakuan kita ni. Penilaian tu sepatutnya orang kata muhasabah tu terpaksa kita buat dah. Sekarang mau dia tidak takut atau bimbang. Sedangkan belanjawan negara setiap tahun pun sekarang sudah ada elemen di mana Ketua Audit Negara sendiri membuat laporan tentang prestasi yang dibuat secara tahunan. Dan 2-3 tahun kebelakangan ni memberi satu kejutan yang menyebabkan mereka rasa mana mungkin nak buat penilaian. Ketua Audit Negara baru sebut tahun lepas 20% perbelanjaan yang dibuat oleh kerajaan adalah perbelanjaan tidak perlu, perbelanjaan yang membazir atau overpaid. Itu pun sudah kena orang kata a slap to their face, menyebabkan mereka akan takut dan tidak mungkin akan membuat satu penilaian prestasi terhadap apa-apa yang dilaksanakan. KPI ni sebenarnya momokkan dia kata buat KPI dan sebagainya, tapi akhirnya tidak ada satu KPI yang akan dibentuk. Ini memang confirm. Tetapi yang lebih jauh sikit jangkauan kita, kerana kita melihat Pakatan Rakyat telah buat satu janji, satu iltizam. InsyaAllah kita cuba sedaya upaya untuk menggambarkan kita Pakatan Rakyat
kita betul-betul membela rakyat. Dan satu perkara yang nak kita bela supaya jangan berlaku ni adalah apabila kerajaan berhasrat untuk menggunakan menjana keseluruhan dengan 1.43 trilion ni untuk tempoh 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang. Kononnya untuk begini, kita nak cuba perkara ni jangan berulang lagi sekali sebagaimana zaman 30 tahun yang lalu di bawah UMNO bangsa. Itulah cadangan kita untuk memberi keadaan supaya benda ni tidak berlaku lagi sekali. Kerajaan sedang nak cuba untuk memomokkan kita, kata masalah kita sekarang adalah wujudnya low middle income trap. Dia katakan perangkap pendapatan sederhana dan rendah. Apa perangkap dia? Dia kata rakyat Malaysia tidak boleh melonjak kepada pendapatan tinggi. Memang betul, sebab seperti Dr. Zul sebutkan tadi, seperti semua pakar ekonomi menyebutkan tadi, apakah gunanya Malaysia mencapai pendapatan per kapita sebanyak RM48,000 setahun per kapita. Dalam masa yang sama, di Sabah dan Sarawak, di Kelantan, Terengganu, Perlis, di kawasan-kawasan perkampungan dan pedalaman, ada orang yang berpendapatan cuma RM700 saja sebulan. Apa guna? Kita wawarkan kata kita telah mencapai satu pendapatan per kapita yang sungguh luar biasa, RM50,000 setahun pendapatan per kapita. Sedangkan berlambat-lambat rakyat kita di peringkat bawah yang masih lagi memikirkan macam mana nak guna air paip, nak bayar elektrik, macam mana nak guna kemudahan asas untuk ke sekolah, buku-buku teks dan sebagainya. Ini adalah persoalan besar yang perlu kita fikir. Sebab itu gagasan kita bukan hanya untuk mencapai satu akronim atau satu target matlamat untuk kita mendewa-dewakan seperti yang disebut beberapa kali oleh Yang Berhormat Doktor. Yang kita nak beri gambaran, kita nak puaskan hati siapa sekarang? Siapakah sebenarnya matlamat kita? Tumpuan kita sebenarnya apa? Kita nak beritahu dunia yang Malaysia telah mencapai satu tahap. Sedangkan di bawah kapetnya kita menyebabkan rakyat kita tertinggal dan makin jauh jurangnya. Sekarang ni persoalan berkenaan dengan 1.43 trilion yang nak dijana atau diperlukan atau menjana bukan satu perkara yang cukup besar sangat atau cukup orang kata mulia sangat untuk kita ketengahkan. Ini rancang, itu perkara yang agak mudah. Saya pernah sebutkan dulu ketirisan yang berlaku sepanjang 50 tahun merdeka. Ketirisan yang disengajakan dengan elemen-elemen perancangan begitu rapi dalam struktur dan variabel ekonomi memungkinkan bahawa ketirisan tu sehingga sekarang berjumlah lebih pada 2 trilion ringgit. Di manakah ketirisan? The leakage pergi ke mana sekarang? Ini mengambil kira resources yang ada di dalam negara kita dengan kedudukan ekonomi, kedudukan pengeluar, kedudukan hasil bumi yang begitu orang kata terutama dalam peringkat dunia dengan kelapa sawitnya, getahnya, biji timah, rekod-rekod kita begitu world class rekod selama hari ini. Tidak mungkin negara kita tidak mempunyai dana yang begitu besar, tidak menesabah, dan dengan populasi rakyat yang tidak begitu besar dari segi perkembangannya, kita rasa ada satu elemen yang menyebabkan berlakunya ketirisan yang luar biasa. Bukan seperti ketirisan ekonomi yang dialami oleh Amerika, Eropah, negara Jepun atau Korea. Tidak. Ini adalah satu ketirisan yang luar biasa yang mempunyai saluran-saluran tertentu dikumpulkan di satu tempat. Dan saya yakin untuk mencapai jumlah 1 ke 2 trilion ringgit sebenarnya telah ada, menunggu, telah pernah berlaku, dan ini perlu dijawab dan diiakan, diulas, dipertanggungjawabkan kepada kerajaan yang telah memerintah 52-53 tahun, kerajaan Malaysia. Mereka harus bertanggungjawab, accountable tentang isu ni. Kemanakah leakages ataupun ketirisan itu sehingga membawa kepada begitu besar jumlahnya. Kita masih lagi banyak perbincangan mengenai Economic Transformation Program ataupun ETP, tetapi kita berehat sebentar dan kita akan kembali selepas ini.